Salim. Sama kita Al-Habib Ali bin Salim Al-Haddad. Al-Haddad. كنت معه في دورة دار مصطفى ونستفيد منه وإيش قد تلقى معه يعني قراءة الحديث حتى راح كنا الحمد لله الله خير على الحضور ونريد نستفيد منكم إن شاء الله. تفضل. إن شاء الله نستفيد. حضرنا معكم ونؤمل أن ترضى حاجاتنا وحاجاتكم إن شاء الله، لأن في كل مجلس ينشئ الله تعالى بين الإخوان ينشئ الله سحابة. السحابة هذه اسمها عند أرباب النهاة سحابة التوفيق، يأخذها الله تعالى فيجريها حتى يمطرها على ناس أهل غفلة فتستيقظ القلوب. ومن جملة تلك الحاجات التي قال فيها سيد الإمام الحداد: وفي النفس حاجات وثم مطالب نؤمل أن تقضى بجاهك يا محيي، ولا قاضي لحاجاتنا إلا الله سبحانه جل في علاه، عن طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي هو بوابتنا للدخول على رحمة الله سبحانه وتعالى. ويقول سيدي جعفر بن أحمد العيدروس: ولنا مطالب معانيات تصلح لنا بما نواه النبي المختار واسلافنا رضي الله عنهم وارضاهم. وقد كان سيدي عبد الله بن عمر الشاطري عليه رحمه الله قال: احيانا نكون في حاله مرض وتعب ولكننا نخرج الى مجلس العلم واجتماع المسلمين بنيه ان الله يشفينا ظاهرا وباطنا فيحصل لنا في مجلس الشفاء. لا ينصرف من المجلس إلا وقد شفاه الله تعالى. وإن من أعظم ما نعول عليه أن يشفينا الله تعالى فيه هو القلب. قال فيه سيد الإمام الحداد: وأن صلاح الدين والقلب سيدي هو الغرض الأقصى فيا سيدكم بي. قال سيدي علي بن محمد الحبشي عليه رضوان الله: لا يعجبني ولا يونقني في سيئون إلا رجل واحد من العوام إذا صافحني قال لي: يا حبيب ادعو الله تعالى لي بصلاح قلبي. فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، لأن القلب رئيس المملكة. فإذا صلحت القلب صلحت عنه الجوارح. ولهذا في كل صباح تنادي الجوارح القلب تقول له: يا أيها الملك أصلح فإننا بك يصلح أمر. Dikumpulkan kita pada malam ini bersama dengan orang-orang yang bersama-sama, yaitu disebutkan adalah orang yang sama juga akan mendapatkan kebersamaan, yang disebutkan adalah dengan hajat-hajat dan juga apa yang kita minta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh Imam Haddad tentang bagaimana orang-orang yang mana dalam berkumpul bersama-sama dalam penyatuan jiwa dan haji mereka itu akan dikabulkan ataupun akan dikabulkan oleh Allah, yang mana yang akan menunaikan hajat itu adalah Allah Subhanahu wa taala melalui jalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Sayyidina Ja'far Ahmad al-Idrus mengatakan bahawa bagi kami ini adalah merupakan suatu kurniaan yang mana dengan keadaan hadirnya kami ke dalam majlis-majlis itu memberikan kesembuhan kepada kami, baik itu daripada zahir dan batin, seperti mana disebutkan oleh Habib Umar Al-Shatiri
kami apabila sakit kami akan keluar, bahkan bersemangat lebih keluar untuk duduk di dalam majlis-majlis yang mana majlis itu adalah majlis ilmu atau majlis zikir, yang mana ianya adalah merupakan obat kesembuhan kepada kami, sehingga tidaklah keluar kami daripada majlis itu kecuali kami akan sihat walafiat, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang utamanya kesembuhan yang dikurniakan oleh Allah tidak lain adalah kesembuhan dari penyakit-penyakit hati. Ini adalah keutamaan yang disebutkan oleh Imam Haddad, bahawa keutamaan seseorang itu adalah daripada kesembuhannya daripada penyakit-penyakit hati. Sebab itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan bahawa tidaklah yang paling menggembirakan kepada aku atau yang aku sangat suka kecuali ada orang awam yang datang bersalam dengan aku, kemudian mencium tanganku dan juga mendoakan kepada aku supaya diberikan kesucian atau kebersihan di dalam hatiku, kerana hati itu adalah merupakan pemimpin kepada kerajaan tubuh badan kita ini, yang mana kalau sekiranya baik dia maka baiklah seluruhnya. Sebab itulah setiap subuh biasanya disebutkan dikatakan bahawa wahai hati, hendaklah kamu itu baik, kerana kalau kamu baik maka seluruh anggotamu akan baik. حال دخولي إلى مجلسكم استشعرت فيكم القوة، فالآن أبدأ كلامي بسؤالين: ما معنى القوة في الجمع؟ ولماذا رسول الله لم يرتب أو لم يروى عنه حديث واحد في مثوبة صلاة الجماعة؟ لماذا لم يروى حديث واحد عن رسول الله فقط برواية واحدة في مثوبة صلاة الجماعة؟ وماذا تعني القوة؟ فالقوة أقول في هذين السؤالين: القوة هي أن الإنسان في حقيقة أمر ضعيف من حيث من أي جانب هو ضعيف، بدلالة أنه تقتله بقة. البقة هذه حشرة ربما أصغر من البعوضة الواحدة يمكن أن تودي بحياته إذا هي لسعته لسعة واحدة. إذا الله سبحانه وتعالى أراد أجله فبقة واحدة تكفيه، ويمكن أن تشربه، يمكن أن يموت بشرقة، يعني أن يشرب ماء ثم الماء لا ينصرف إلى مجرى الماء إلى سبيل المعدة، ولكنه يدخل إلى القصبة الأخرى التي تودي إلى الرئتين. عندئذ يريد التخلص من الماء لكنه يموت بتلك الشرقة. والإنسان أيضا تنتنه إذا هو يعني لم يغتسل لمدة بسيطة يصبح يعني عفن، وهكذا، لأن الإنسان من طين، والطين أيضا آسن، ما ذكره الله تعالى بأنه طين نظيف، بل من طين آسن، يعني آسن في اللغة العربية متغير. فهذه حقيقة الإنسان ضعيف ضعيف ضعيف، يعني ضعيف تكعيب. ولكن الإنسان ورد في الحديث أنه لضعفه قوي، مع ذلك قوي. متى يكون قوي؟ يكون قوي إذا اتحد مع غيره. فالإنسان ضعيف في نفسه قوي بغيره. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا تفرقنا تكسرنا أحد. والآن يعني إذا نحن نظرنا ما الذي يقوى به الشيطان على بني الإنسان؟ يقوى الشيطان على بني الإنسان أن يجعل فيهم الشتات. فإذا تشتت الإنسان عن أخيه المسلم فإنه يصبح بكل يسارة على الشيطان لقمة سائغة يودي به في أي أودية الهلكة يهلكه. ولكن إذا كان مع أخيه المسلم فإنه يصعب قليلا على الشيطان، أما إذا كان مع جماعة المسلمين فهو صعب. ولهذا ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم دعانا إلى أمر أكثر من الاجتماع. فصلاة الجماعة ما حدد لها ثواب في حديث واحد. لماذا؟ الأمر بارك الله فيكم لكي النبي عليه الصلاة والسلام يعلق قلوبنا بطلب الجماعة التي يكثر عددها. تعدد الأحاديث في فضيلة الجماعة هدفه واحد:
وهو أن رسول الله أراد أن يعلق قلوبنا بطلب الكثرة الكاثرة حيث نجدها فلنكن معها. ولهذا بارك الله فيكم ورد في أحاديث مختلفة أن صلاة الجماعة تفضل في صلاة الفجر ب21 درجة. هذه رواية. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب25 درجة. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة. وورد أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب50 درجة، وهكذا درجات مختلفة. ولكن أقول أنه يمكن أن يكون صلاة إنسان في جماعة تفضل صلاة الفجر ب1,000,000 مرة، والنبي ما نطق بكلمة 1,000,000، لكن هذه 1,000,000 مرة واقع. كيف تكون هذه ب1,000,000 مرة؟ النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ما أراد أن يوقفنا، لأن الدين ليس دين توقف، ولكنه دين انفتاح وطلب للمزيد، دين عروج بالعقل إلى الأوج، والأوج لا يعتبر له نهاية ولا سقف لعطاء الله تعالى. تكفيك الفصل عليك. Nah, kemudian disebutkan tadi dengan kita hadir dan kita berkumpul, kita mendapatkan satu kekuatan. Kekuatan yang disebutkan adalah satu kekuatan perkumpulan kita. Cuma persoalannya yang disebutkan yang pertama sekali, apa makna kekuatan itu? Dan tak ada pula hadis yang menceritakan tentang jamaah berjamaah, solat berjamaah itu membawa kepada kekuatan. Tak ada pun yang disebutkan. Tak ada pun satu hadis yang mengatakan kamu solat berjamaah kamu akan dapat kekuatan. Tak ada riwayat seperti itu. Kenapa? Disebutkan tadi manusia ini, dikarenakan pertama sekali kenapa yang disebutkan tadi, apa makna kekuatan itu? Kekuatan yang disebutkan adalah satu kekuatan yang mana manusia ini asalnya adalah lemah. Bayangkan seorang manusia itu boleh mati hanya ketika mana dia digigit oleh seekor kutu pun boleh mati, ataupun daripada hama itu. Digigit kepada seorang insan, kalau telah diizinkan oleh Allah mati, boleh mati, dia boleh jadi sebab mati dia. Bayangkan, walaupun benda itu kecil tapi boleh membawa kepada kematian. Begitu juga seorang yang mana minum air pun boleh menyebabkan dia mati apabila dia tercekik air tersebut. Sedangkan dia minum tadi tujuan dia adalah untuk nak selamatkan dia daripada tercekik contohnya, ataupun nak biar legakan dia, tapi rupanya dengan minum tu dia boleh mati juga. Punya lemahnya manusia itu. Dan manusia ini kalau tak mandi, beberapa hari dah keluar dah bau tak sedap dari tubuh badan ni. Seperti mana disebutkan oleh Allah, bahawa manusia ini dijadikan daripada tanah yang berbau, yang berubah baunya. Sebab itu sifat manusia, maknanya menunjukkan akan kelemahan. Manusia itu adalah lemah asal. Tapi bilakah manusia itu akan menjadi kuat? Iaitu apabila setiap orang itu bersatu di antara sama lain, berkumpul, bersatu, berjamaah, bersatu sama lain, maka dia akan membawa kepada kekuatan. Sebab itu disebutkan bahawa disebutkan dalam istilah yang kita sebut juga sama, iaitu bersatu kita teguh, bercerai kita akan roboh, disebutkan. Sebab itu syaitan ini sebenarnya juga adalah lemah, tapi dia boleh kuat daripada manusia apabila manusia itu lemah. Iaitu apabila manusia itu dia akan usaha untuk dicerai-ceraikan. Kemudian dengan diasing-asingkan, diceraikan, maka dia ambil kesempatan itu untuk nak dia mempengaruhi atau menghasut kepada anak Adam ini. Tetapi kalau sekiranya seorang itu dianya bersama dengan temannya, maka agak sukar bagi syaitan itu untuk nak menggugat kepada dia. Apatah lagi kalau duduk dalam satu jamaah yang besar, maka syaitan akan lebih susah untuk nak menghasut dan juga untuk mempengaruhi kepada seseorang itu. Sebab itulah banyaknya perintah yang mana diperintahkan oleh baginda Rasulullah untuk kita ini sentiasa bersatu. Sehingga tak disebutkan berapa jumlahnya, tetapi apabila kamu itu berkumpul, bersatu, maka ianya dianggap satu ketika itu satu kekuatan. Sebab itu kalau kita tengok dalam riwayat, disebutkan apabila menyebut tentang salatul jamaah, Nabi menceritakan tentang berapakah yang didapatkan daripada ganjaran dan afdalnya. Ada riwayat yang berbeza-beza dalam riwayat tentang ganjaran ataupun kedudukan seorang yang berjamaah. Ada riwayat mengatakan afdal 21 kali daripada orang yang solat sendirian. Solat berjamaah
lebih afdal 25 kali dalam riwayat yang lain. Ada lagi yang mengatakan 7 kali. Bahkan dalam riwayat yang lain juga ada 50 kali. Tapi dikatakan tadi boleh juga sebenarnya kalau ikutkan, boleh seseorang yang coba berjamaah mendapatkan 1 juta kali lebih afdal. Iaitu apabila seseorang itu dianya menghadiri di dalam solatul jamaah, kemudian dia benar-benar ketika itu khusyuk dan juga hadir dan berjamaah, merasa kekuatan menghadap kepada Allah. Ketika itu naik, ketika itu amalannya apabila sampai kepada satu kemuncak yang tiada batasannya, maka ini akan mencapai satu jumlah yang cukup besar yang disebutkan kurniaan yang maha pemurah Allah Subhanahu wa ta'ala. كل شيء كان موجود أو هو سيخلقه الله تعالى من الاستزادة فيه تعتبر هدف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أمر واحد ليس الاستزادة منه تعتبر خير. ما هو ذلك الأمر الواحد الذي الاستزادة منه نقصان؟ هو محبة الدنيا. وإذا نحن قلنا محبة الدنيا سيتزارع إلى ذهن السامع أن الدنيا تعني النعيم الذي فيه الإنسان، وأن إذا أردنا أن نترك وأن نهرب من الدنيا ومن نعيمها يعني أننا نصبح فقراء كأبي ذر الغفاري وغيرهم من صحب رسول الله، والأمر ليس كذلك. قال سيدي محمد بن هادي السقاف عليه رحمة الله: إذا نحن قلنا الدنيا لا نقصد بها شيئا من النعيم الذي فيه الإنسان، ولكن سأعطيكم الآن معيار ومقياس لهذا الأمر. وماذا تعني الدنيا؟ الدنيا هو كل ما صد عن ذكر الله وحال بينك وبين الله ومنعك من الطاعة، هذا اسمه دنيا. ولو يمكن أن تكون حتى القرآن نفسه يعتبر من الدنيا، يمكن أن تكون قراءة للقرآن من الدنيا، ويمكن أن يكون شيئا من الأكل والطعام والتلهي لكنه من الآخر. فإذا في الحالة التي فيها تتقدم فيها وصولا إلى الله تعالى ويزيد خشوعك تزيد صلتك بالله، وإن كان طعاما وشرابا ولهوا، بأنه يعتبر من الآخرة لا من الدنيا. هذا المعيار ليس من عندي، ولكن من عندي سيدي محمد بن هادي السقاف عليه رحمة الله، ذكره في تحفة الأشراف. Disebutkan setiap segala sesuatu itu Nabi kita Muhammad SAW mengatakan ada matlamatnya yang perlu, dan juga kita menambahkan untuk mendapatkan sesuatu kebaikan. Bermakna kalau kebaikan atau sesuatu yang ditambah, maka dia membawa kepada kebaikan. Satu saja perkara yang kalau dia bertambah, maka dia semakin berkurang dan juga dia semakin merosot seseorang itu, iaitu bertambah cinta kepada dunia. Semakin bertambah cinta kepada dunia, makin dia akan hina, semakin rendah. Tapi yang lain di dalam amalan dan kebaikan, maka semakin dia berbuat banyak, semakin banyak ganjarannya. Tapi kalau cintanya kepada dunia, semakin dia cinta, semakin rendah, semakin jauh disebutkan. Cuma tinggal lagi apa yang dimaksudkan dengan dunia itu, sehingga kita tak salah faham. Sebab kadang-kadang orang kata maknanya apa saja yang keseronokan dunia ini ataupun nikmat yang dunia ini, maknanya itu dunia yang kita tafsirkan. Sehingga kadang-kadang itu yang kita nak tolak, sehingga kita kata ini tak boleh. Sedangkan nikmat dunia itu tak semestinya itu yang dimaksudkan dengan dunia yang dimaksudkan, supaya kita fahami. Sebab itu guru beliau yang disebutkan tadi, Muhammad bin Hadi Segaf, beliau mengatakan apa yang dimaksudkan dengan dunia itu. Beliau mengatakan yang dimaksudkan dengan dunia itu adalah sesuatu yang mana ianya memalingkan atau menjauhkan seseorang itu dari mengingati Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang menyebabkan seseorang itu berpaling dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah dunia. Oleh kerana itu tidak mustahillah juga kalau Al-Quran itu juga boleh menjadi dunia. Kalau dengan sebab Al-Quran tadi menjauhkan, memalingkan seseorang itu daripada Allah, bermakna jangan ingat dunia itu hanya benda-benda yang nampak seperti sesuatu yang kita kata akal kita mengukur. Sebaliknya, ada juga yang disebutkan makan, minum, bahkan benda-benda yang kita panggil, kita rasa ada satu hiburan, tapi mendekatkan dia dengan Allah SWT. Maknanya dia itu bukan dunia pula, itu akhirat. Jadi
ukurannya bukan berdasarkan kepada apa, tetapi yang mana dia membawa ke arahnya. Itulah satu ukuran yang disebutkan oleh Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf, yang mana ia mengatakan dunia itu adalah sesuatu yang menyebabkan seorang itu berpaling dan jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. لما رأت السيدة عائشة عليها رضوان الله تفطر أقدام النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لطول قيامه، ماذا قالت له؟ قالت له يا رسول الله ألم يغفر الله تعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال نعم قد غفر الله لي. قالت له فعلى ما تجهد نفسك يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ماذا أجابها رسول الله؟ قال لها أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال سيد الإمام الحداد إن المزيد مع الشكر. قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إجابته لعائشة يريد أن يقول لها أنا بكثرة قيامي أيضا لا أقف عند المقام المحمود الذي أعطاني الله تعالى إياه، ولكن الله موجود وأنا ما زلت أعبد الله في هذه الأيام التي أنا فيها أبقى في الدنيا، فإن الله تعالى عطاه عند قوله كن فيكون. فيمكن الله تعالى إذا أنا زدت في العبادة أن يزيد لي مقاما فوق المقام المحمود، أو يرفع لي السقف في المقام المحمود عطايا لم تكن موجودة حاليا ولكن يعطيني الله تعالى إياه. إذن أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني أن إجابة النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة يعني يريد أن يقول لها أنا أتطلع للمزيد من عطاء ربي، أنا أجهد نفسي وأكثر من القيام أتطلع للمزيد من ربي، وعطاء ربي لا يقف عند المقام المحمود لأن قوله عند قوله كن فيكون. فلهذا إذا أنا زدت سيرفع لي درجات سيخلقها جديدة من أجلي، لأن الله سبحانه وتعالى عطاؤه في مزيد الشكر. فقيدوا النعمة بالشكر، وأنتم في مجلسكم هذا تعتبرون في بحبوحة النعمة. غيركم من الخلق أهل لا إله إلا الله آنفا ربما في الشارع لو كانوا في عمل في الدين أو في الدنيا لا بأس، لكنهم يمكن أن يكونوا لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة، فذلكم سماه أهل العلم بالسبهلل. فالسبهلل الذي هو ليس في أمر دينه ولا في أمر دنياه ولكنه يعني يضيع الأوقات. فمن هنا أنتم امتن الله تعالى عليكم بنعمة كبرى فاشكروها لكي يمكنكم الله من حضور أمثالها ومزيد على أمثالها، فالمزيد في الشكر. Ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi SAW beribadah sehingga bengkak kaki baginda Rasulullah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, sampai begini kau beribadah sedangkan kau telah diampunkan dosamu yang dulu telah lalu dan yang akan datang. Maka kata baginda Rasulullah SAW, afala akunu abdan syakura, kenapa tidak aku menjadi hamba yang bersyukur? Maksudnya disebutkan tadi adalah kata Imam Haddad, iaitu penambahan dengan kesyukuran. Maknanya semakin dikurniakan semakin bersyukur kepada Allah. Dan termasuk juga yang dimaksudkan dengan afala akunu abdan syakura adalah dak menyatakan bahawa sesungguhnya kurniaan Allah Subhanahu wa taala itu tiada batasannya. Maka semakin banyak daripada seseorang itu yang dia beribadah, ianya seolah-olah meminta penambahan daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka aku akan tambah akan nikmat tersebut. Maka ketika itu kata Nabi, maksudnya adalah apabila semakin banyak dia bersyukur, beribadah dan bersyukur kepada Allah, maka akan bertambah. Walaupun disebutkan bahawa dikurniakan kepada Nabi maqam mahmud, tempat yang paling tinggi dan terpuji, akan tetapi tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang apabila ingin sesuatu akan mengatakan kun fayakun, iaitu Allah boleh untuk menambah lagi kedudukan yang lebih tinggi kepada baginda Rasulullah, orang-orang yang bersyukur ini. Bahkan disebutkan mungkin Allah menciptakan lagi dan untuk nak lebih lagi apabila seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna nak cerita, dia kata bahawa ini adalah nilai yang perlu
kita hargai. Hadirnya kita di dalam majlis ini adalah mempunyai satu nilai yang cukup besar, dan kita harapkan supaya Allah sentiasa tambah kepada kita dengan syukurnya kita hadir di dalam majlis seperti ini. Tidak seperti orang-orang yang mana ianya ada disebutkan oleh istilah ahli ilmu, orang-orang yang mana dianya duduk lalai, tak untung dunia, tak untung akhirat. Tetapi kita dipilih oleh Allah untuk duduk di dalam keadaan yang seperti ini, yang mendapatkan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan kurniaan agung yang diberikan kepada kita. أقل درجات المفاضلة في صلاة الجماعة هي 21 درجة، حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب21 درجة، هذا أقل مفاضلة، ولا توجد يعني ب20 درجة ولا ب19 درجة. إذا ماذا يعني رسول الله بذكر 21 درجة؟ قال أهل العلم هو أن يصلي الإنسان إمام ومأموم فقط، أو معه مأمومان فقط، فصلاته هذه تعتبر جماعة وتفضل صلاة الفرد ب21 درجة. أما إن زاد على 2 فإن لهم ربما درجة 27 درجة، أو ربما درجة 22 درجة. ولكن بعد أن تنتهي هذه أعداد المفاضلة في الأحاديث النبوية، يبقى الأمر ينطلق إلى عدد الرؤوس الحاضرة في تلك الصلاة في الجماعة. فأنت ادخل إلى أي جمع واحسب رؤوس الحاضرين في صلاة الجماعة، هب أنهم 2,000,000، فأنت صلاتك تفضل صلاة الفرد ب2,000,000 مرة بعدد الرؤوس التي حضرت في تلك الصلاة بالجماعة. لماذا؟ لأنكم معشر الحاضرين أنتم أقوى على الشيطان وعلى نفس كل واحد منكم ب2,000,000 مرة. إذا أنا الآن نصحتي لكم بأن لا يكون الإنسان في أي حال من الأحوال منفردا إلا إذا أراد الخلو بالله تعالى فقط. أما إن أراد أن لا يخلو بالله تعالى فإن جلوسه مع غيره أعصم له وأبعد عن معصية الله تعالى. لماذا؟ لأنه سيتقوى بجليسه المرء من جليسه، فلهذا سيتقوى بجليسه على نفسه أولا وعلى شيطانه، لأن الشيطان هو أضعف من النفس، أضعف من النفس الشيطان. إن كيد الشيطان كان عظيما، لكن النفس قالوا أنها أقوى من 70 شيطان. وعندنا مثل في حضرموت يقولون 100 جني ما صنعوا مفقر، يعني الباب ما يفتحونه 100 جني، لو اجتمعوا 100 شيطان ما يفتحون باب واحد، إذا بخصلة واحدة بكلمة واحدة. بل شياطين الدنيا كلها لا تستطيع أن تغلق أو أن تفتح باب بكلمة واحدة. ما هي هذه الكلمة؟ إذا أنت غلقت الباب وقلت فقط بسم الله، عندئذ شياطين الدنيا لا تقوى على فتح هذا الباب. Sebutkan tadi, apabila kita sebutkan daripada solat jamaah itu lebih afdal 21 kali daripada solat sendirian. Yang disebutkan adalah itu yang paling kurang dalam hadis yang diriwayatkan. Jadi bagaimana perbezaan 21, 25 itu disebutkan? Jadi 21 paling kurang, tidak lebih, tidak bawah daripada 20. Disebutkan ada daripada syarah daripada hadis mengatakan yang paling kurang 21, iaitu apabila seorang itu solat dia seorang imam dan seorang makmum, maka dia dapat yang paling minimum iaitu 21 kali afdal daripada solat sendirian. Tapi kalau lebih daripada itu, maka dia dapatlah mungkin 22, 23 atau 25 atau 27, sampai kepada had yang terakhir paling tinggi ataupun afdalnya yang disebutkan dalam hadis itu bukan berhenti di situ, tetapi itulah yang disebutkan kalau ianya kurang daripada jamaah yang kecil. Tapi kalau jamaah yang besar, maka yang dihitung adalah bilangan orang yang hadir di dalam salatul jamaah itu. Maknanya kalau kita masuk dalam masjid, di dalam masjid itu ada 2 juta orang, kalau kita solat di dalam masjid ada 2 juta orang itu, maka kita akan mendapatkan lebih afdal 2 juta kali daripada solat sendirian. Dikarenakan apa? Dikarenakan ketika itu kekuatan kita bertambah-tambah, bernilai lebih 2 juta ketika itu, yang mana ianya lebih kuat dari kekuatan syaitan yang tak mampu ketika itu untuk menggugat dengan kekuatan seperti itu. Sebab itulah saya berpesan supaya kita sentiasa duduk di dalam berjamaah. Disebutkan jangan duduk seorang-seorang, seorang-seorang itu akan kita lemah. Kecuali duduk seorang-seorang ketika kita bermunajat kepada Allah di waktu malam, itu adalah waktu untuk kita bersendirian dengan Allah SWT. Tapi di waktu yang lain, banyakkan duduk di dalam majlis-majlis yang berjamaah seperti ini, yang mana ianya melindungi diri kita daripada syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah lemah.
Akan tetapi kalau sekiranya seorang itu dia bercerai dan sendirian, maka dia akan lebih lemah dan akhirnya dia akan mudah dihasut oleh syaitan. Sedang yang paling kuat ada dalam diri manusia itu adalah nafsunya. Disebutkan nafsu itu 70 kali lebih kuat daripada syaitan. Disebutkan nafsu itu 70 kali lebih kuat daripada syaitan. Tetapi sesungguhnya kita ada suatu perkara yang lebih kuat yang boleh menghalang daripada syaitan dengan hanya satu kalimat yang akhirnya menutup pintu syaitan untuk nak mengganggu kepada kita. Apa dia? Iaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kita Bismillah, bukan Bismillah. Bismillah, dengan baca Bismillah saja, maka menutup pintu syaitan dunia ini daripada untuk menghasut kepada kita. Itu kekuatan yang ada kalau kita baca hanya dengan baca Bismillah sahaja. إذا كان اسم الله تعالى يكون لك ثياب لباس وحائل بينك وبين عين الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وقاية ما بيننا وبين أعين الشياطين أن يقول أحدنا إذا أراد أن يخلع ثيابه يعني في الحمام أن يقول بسم الله الذي لا إله إلا هو. قالوا ليست هناك ذكرا من الأذكار يجوز التلفظ به باللسان لفظا، أن يقول هنا ورد في الحديث أن يقول، والقول هو إعمال المقول وهو اللسان، أن يقول أحدنا إذا أراد أن يضع ثيابه بسم الله الذي لا إله إلا هو. قالوا من الأذكار ذكر واحد يجوز تقوله في الحمام هو أن يقول الإنسان إذا أراد وضع ثيابه بسم الله الذي لا إله إلا هو. عندئذ ما الذي يحصل؟ شياطين موجودة في وسط الحمام بيت الخلاء تمتنع عن رؤية عورة أحدنا وهو في حال خلوته في الحمام. لكن إذا لم يقل كذلك فهو في حالته عندئذ يشاهد الشياطين في وسط الحمام ربما مشهدا من غير أن يدفعوا رنجة واحد. Jadi kalau dengan hanya satu kalimat Allah, Bismillah, dengan kalimat Allah dapat melindungi dan menghalang syaitan itu daripada menembusi daripada pintu untuk nak menghasut ataupun mempengaruhi kepada insan. Itu kekuatan yang cukup luar biasa. Bayangkan seseorang yang mana dia masuk ke dalam tandas, kemudian disebutkan riwayat dia membaca Bismillah alladzi la ilaha illahu. Disebutkan dalam riwayat itu dia mengucapkan, ini disebutkan oleh para ulama satu-satunya zikir yang boleh dibaca di dalam tandas. Sebab dikata dalam riwayat itu dibaca maknanya disebut. Sedangkan antara tahu tak boleh baca, tapi ini dibenarkan. Apabila dia nak buka baju dia dan nak dia letakkan untuk dia mandi, maka dia membaca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Maka disebutkan apa yang dia akan dapat daripada apabila dia buat demikian, maka syaitan tak dapat melihat aurat. Malaikat ketika itu putus tak dapat melihat kepada auratnya. Tetapi kalau dia tak baca, maka syaitan akan gembira tengok kepada aurat tersebut. Dan akhirnya orang tu tak ada nilai sedikit pun harga. Walaupun RM1 pun dah tak ada, dah habis, dah tengok dah dunia dah dia tengok begitu. في ضمن تعليقات سيد الوالد الحبيب سالم حفظه الله تعالى، سالم الشاطري، على أولاد مزعجين ما هم مطيعين ما هم مؤدبين، يقول هؤلاء أولاد بلا بسم الله، أولاد بلا بسم الله. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا وقاية في أن نحصن أولادنا قبل أن نضعهم في أرحام أمهاتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من إذا أراد أحدنا أن يأتي أهله فقال بسم الله فإنه يضع نطفته فتكون في حرزها المكين إلى أن تخرج ولده حقيقة. لكن إذا جاء أحدكم أهله من غير بسم الله ربما سبق ماء الشيطان ماء ذلك الرجل فكان ذلكم المولود بغالبه شيطان أعاذنا الله وإياكم منه. Sebutkan ketika Habib Salim Syafri dia sebut, kalau dia tengok budak ni degil sungguh, nakal tak terpasang, tak boleh nak dengar cakap. Maka dia kata ni budak yang mana ketika mana minta maaf, ibu bapa dia bersama tak baca Bismillah, tak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dengan baca Bismillah sebenarnya dia melindungi
Maka sebab itu apabila seorang suami nak mendatangi kepada isterinya, sekurang-kurangnya membaca bismillah, supaya dia dilindungi daripada campur tangan syaitan. Yang mana kalau tidak, maka ketika itu akan adalah campur tangan syaitan dan akhirnya akan melahirkan kesurian. Disebutkan, sebab itu kalau orang yang baca bismillah doa, maka itulah anak dia yang betul. Tapi kalau dia tak baca, tak tahu anak itu, minta maaf, anaknya atau anak syaitan. Disebutkan جاء كافر في زمن النبي فبات في بيت رسول الله، فقدم له رسول الله عشاء واحد، عشاء نفر واحد، فأكله ثم قال هل من مزيد، فقدم له عشاء نفر آخر فأكله فقال هل من مزيد، إلى أن أتى على عشاء 7 أنفار. عندئذ بات ذلكم الرجل وفي صبيحته تلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقدم له طعام الفطور فما أكل إلا فطور رجل واحد. عندئذ ذكر رسول الله الفارق بين العشاء والفطور، فقال لهم بات الشيطان و70 شيطان، بات الرجل الكافر و70 شيطان يتلقفون اللقمات من عند حنجرته قبل أن تقع في معدته. لكن لما أصبح وهو يشهد أن لا إله إلا الله وربما بسمل عند طعامه، عندئذ ما أكل إلا طعاما كله وقع في بطنه فأغناه الجليد. كان 7 أنفار 70 شيطان. Seorang kafir datang kepada Nabi dan tidur di rumah baginda Rasulullah. Maka Nabi ketika itu, waktu malam, Nabi pun hidangkan makan malam. Maka setelah untuk makan malam untuk seorang lah. Setelah selesai dia makan habis, dia kata ada tambah lagi tak? Nabi pun tambah lagi. Dah habis, dia minta tambah lagi, sehingga 7 kali hidangan untuk seorang makan tu, 7 orang makan, dia makan seorang. Kemudian setelah itu dia tidur. Besoknya pagi-pagi dia pun mengucap syahadah, dia masuk Islam. Kemudian dijamu kepada dia sarapan, dan dia makan sarapan itu sekali saja, iaitu untuk orang makan, seorang makan, dia makan seorang. Maka Nabi SAW setelah itu menceritakan tentang perihal makan malam dan makan siang atau makan pagi tadi, iaitu yang disebutkan, iaitu orang yang mana apabila dianya makan tanpa membaca kalimat Allah atau menyebut nama Allah SWT, maka dia itu akan ditumpangi oleh 70 syaitan, yang mana belum sempat dia akan menelannya, ketika itu akan dimakan oleh bersama oleh syaitan. Ketika itu 70 syaitan yang makan bersamanya, sehingga dia tak pernah merasa kenyang. Sedangkan bagi orang yang tadi telah dia mengucap syahadah, masuk Islam, kemudian dia mengucap nama Allah SWT, maka ketika itu dia terlindung daripada campur tangan syaitan. دعاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه العزيمة، وهو فقط أن تقولوا كلمة بسم الله من غير إكمال البسملة كلها الرحمن الرحيم، بسم الله فقط في عند ابتداء الطعام، عند ابتداء الدخول، عند ابتداء الخروج، عند ابتداء الدخول في المسجد، عند ابتداء الخروج من المسجد، عند ابتداء اتيان الأهل، عند ابتداء أي أمر ذي بال أن يقول أحدكم بسم الله. ولكن ربما يقول الإنسان أنا سهوت فأكلت من غير أن أبسمل، فأقول دعاك رسول الله لتلافي الأمر، وهو أن تقول بسم الله أوله وآخره، فإنك يعني تكلف الشيطان أن يتقايا ما كان قد أخذه عليك من لقمات هي عليك دخلت بالحلال، فلا تريدها أن تقع في بطن الشيطان، فإن الشيطان يتقايأها. عندئذ يقول أحدنا بسم الله أوله وآخره، عندئذ يخسر الشيطان ما أكله من طعامك. Sebab itu Bismillah itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah hanya dengan kalimat yang cukup ringkas itu adalah membawa satu manfaat yang cukup besar. Sebab itu disuruh kepada kita menggunakan dan menyebut Bismillah pada permulaan amalan baik kita, iaitu ketika kita masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, dan mendatangi kepada isteri, nak makan, maka itu semua perkara-perkara yang baik. Maka digalakkan, dianjurkan oleh baginda Rasulullah untuk kita mengucapkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita, bahkan orang yang mana apabila dia terlupa
ketika dia makan di pertengahannya baru dia teringat, atau di akhirnya dia teringat, ketika itu dia lupa mengucapkan bismillah. Diajarkan pula oleh baginda Rasulullah untuk dia mengucapkan bismillah awwaluhu wa akhiruhu, bismillah di awal dan di akhirnya, yang mana ketika itu apa hikmahnya, supaya ketika mana suapan yang mana diambil oleh syaitan dan dimakan oleh syaitan itu akan dimuntahkan semula, sehingga orang itu akan mendapatkan semula keberkatan daripada makanan tersebut, tidak kekal di dalam perutnya syaitan tersebut. Maka diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, kalau seseorang yang lupa ketika permulaan daripada makannya, dia mengucapkan bismillah, maka ucapkanlah bismillah awwaluhu wa akhiruhu. حكى لي زميل لي في العمل أنه جرب هذا الواقع، فوضع الراتب الشهري في وسط الدولاب، وفي مرات في شهر كامل عند أخذه من ذلك الراتب لا يقول بسم الله، وجرب في الشهر الآخر عند أخذه ولو ورقة واحدة من تلك النقود الراتب الشهري يقول بسم الله عند أخذ كل ورقة من النقود، فرأى أنها دامت وعمرت هذا المبلغ الذي في الشهر الثاني بضعف المبلغ الأول، لأنه كان إذا أخذ ورقة أخذها عشوائي وخرج ليصرفها أو يبتاع بها في السوق، لكن في المرة الأخرى في شهر آخر إذا أراد أخذ ورقة من نقوده قال عند أخذها بسم الله فوضع الله فيها البركة. Pernah ini diceritakan sendiri oleh sahabat beliau mengatakan bagaimana ianya benar-benar memberi benar-benar satu bukti, iaitu seorang sahabatnya dia dapat gaji dan dia pun simpan dalam almari. Setiap kali dia ambil, dia cuba, dia tak baca bismillah, dia ambil, dia gunakan. Pada bulan yang depannya dia simpan dalam almari yang sama. Kemudian setiap helaian daripada yang diambil digunakan untuk dibelanjakan, dia baca bismillah. Ternyata bulan yang sebelumnya dibandingkan dengan bulan yang dibaca bismillah itu, jumlah yang masih kekal di dalam gajinya itu adalah berganda daripada nilai yang dia tidak baca bismillah. Ini adalah bukti yang nyata yang telah dicuba sendiri, menunjukkan akan keberkatan. لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن سأختم مجلسي هذا إذ ذكرنا لكم من أول حديثنا البركة. في أي شيء يضعها الله البركة يضعها في كل جماعة، مع الجماعة يد الله. إذا كانت البسملة وهي استعانة بالله تعالى، البسملة بسم الله يعني أستعين بالله. وسمعتم مولاكم سبحانه وتعالى في الفاتحة ماذا يقول؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ما بالك وما فائدتك في أن أنعم الله على جماعة من الناس؟ المهم أن أنعم الله عليك أنت، ولكن ليست موجودة في شريعتنا الأنانية وحب الذات، ولكن حب جمع المسلمين والجماعة. الإنسان سمي إنسان لأنه يأنس بغيره من المخلوقات معه، فلهذا أنعمت يعني أنا منعم عليه وهذا منعم عليه وهذا منعم عليه، فما زالت النعمة المتوجهة إلي وإلى غيري. إذن النعمة المتوجهة إلى غيري هي نعمة علي. سأعطيكم المعنى لأن الله تعالى أنزل الشريعة عليه وأنعم علي وعلى أخي هذا وأخي هذا بنعمة اتباع الشريعة، فما فائدتي في أني أنا أتبع الشريعة المفردي أو يتبع الشريعة معي أخي هذا وأخي هذا؟ إذا أنا اتبعت الشريعة لنفسي فهذا ليس في مصلحتي، لأني سأسلم حقوق الغير من نفسي، لكن الغير لن أكون في سلامة من بطشهم. لكن لما يكون النعمة نزلت بساحتي وساحات المسلمين معي، فإني أنا سيسلم حق الغير مني وحقوقي أيضا ستسلم من بطش الغير، لأن الغير يخافون الله تعالى، لن يسرقوا مالي ولن يبطشوا بي ولن يظلموني وسيعاملوني معاملة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن لو أنا كنت مهتدي لنفسي إذا أنا سأسلم حقوق الغير، لكن الغير لن أسلم من شرهم أنا. إذا أنعمت عليهم فيه نعمة علي، أن ينعم الله على غيري فيه نعمة علي بمزيد من النعمة، وبالدرجة الأولى أنا صاحب المصلحة. Jadi saya tidak mau memanjangkan, saya akan tutup tentang mengatakan tentang perkataan di dalam berjamaah itu.
sebutkan tadi bahawa mana Allah SWT mengatakan pertolongan Allah itu bersama dalam jamaah. Sebab itu dalam solat sendiri, dalam Al-Fatihah, Allah SWT dalam solat kita dianjurkan untuk baca Fatihah yang dalamnya ada satu firman Allah yang menyebut ihdinas siratal mustaqim, yang kita minta kepada Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, kepada kami, iaitu kita semua. Kemudian jalan yang bagaimana? Iaitu siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang mana engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka. Ini adalah suatu doa yang kita maksudkan adalah apabila kita menyebut demikian, kita tidak mementingkan diri kita sendiri, iaitu kita mengatakan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, bermakna kita ingin supaya orang lain diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan orang itu diberikan nikmat adalah merupakan nikmat kepada diri kita. Kita suka orang lain diberikan nikmat. Ini juga disebutkan maknanya satu nikmat yang digunakan kepada orang lain, maknanya itu adalah satu nikmat yang kita dapat, yang kita seronok dapat orang lain mendapatkan nikmat. Itu yang dimaksudkan. Contoh yang paling senang untuk kita fahami adalah kalau sekiranya saya misalnya disebutkan tadi belajar atau memahami syariat, mengamalkan syariat Islam, sedang yang lain ini, yang sekelilingnya tak mengamalkan syariat Islam, maknanya hanya kita yang akan bermuamalah, beramal dengan orang lain dengan amalan yang mengikut syariat yang baik, tapi orang lain membalas kepada kita mungkin dengan benda yang tak baik, sebab dia tak memahami kepada syariat. Tetapi kalau sekiranya yang sekeliling kita juga adalah memahami kepada syariat, mengamalkan kepada syariat, maka pulangan juga adalah kepada kita. Kita bermuamalah dengan syariat yang baik, maka dia juga akan bermuamalah kita dengan baik. Sebab itu tidak boleh di dalam Islam ini mementingkan diri sendiri, yang mana seolah-olah dia ingin untuk pentingkan diri sendiri, sedangkan dia akan mendapatkan musibah daripada yang lain kerana dia tidak membantu dan mendoakan serta mengharap kepada orang lain mendapatkan kebaikan. Sebab itu apabila kita minta kepada Allah, iaitu jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat, maknanya seolah-olah kita kata yang engkau berikan nikmat, yang kita ingin orang itu mendapatkan nikmat, dan orang yang mendapatkan nikmat itu adalah satu kenikmatan kepada kita kerana kita merasakan syukur kerana Allah memberikan nikmat kepada orang lain. Maka inilah perasaan yang sepatutnya ada bagi seorang yang mana ianya duduk dalam jamaah, supaya tidak mementingkan kepada diri sendiri, tapi juga mendoakan, juga mengharapkan kebaikan kepada orang lain. خلاصة قولي أني أوصيكم بالجماعة، عليكم بالجماعة في جميع أحوالكم. فالجماعة حقيقتها البركة، حقيقة الجماعة هي البركة، وفي البركة سأختم قولي إن شاء الله. سيدي محمد بن عبد الله الحدار عليه رحمة الله داعي كبير، حتى أنهم يقولون الخلف أنه حمل حال سيد الإمام الحداد، لأنه لا يشمر عن ساعد الجد في الدعوة أحد إلا ويمر بطريق تحمل حال سيد الإمام الحداد، لأنه أجل الدعاة في طريق العلوية. ولهذا قالوا يوم من الأيام خرج سيدي محمد الحدار عليه رضوان الله في بادية البيضاء، وبينما هو يتجول في البادية جلس مع جماعة من البدو، والبدو هؤلاء أراد الدخول عليهم فما استطاع لأنهم بدو عوام. فلهذا ابتدأهم بشدة حصافته ومتابعته لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، ابتدأهم بهذا السؤال بعد أن رأى في الطبيعة عندهم أغنام كثيرة وجمع من الكلاب. عندئذ قال لهم أسألكم، الكلاب أكثر في بيئتكم أم الأغنام؟ فقالوا له الأغنام أكثر. قال لهم عجب أن الأغنام أكثر. في الواقع هناك 3 دلالات سأعطيكمها هي التي تجعل أن الكلاب ينبغي أن تكون أكثر من الأغنام. واقع. Jadi sebagai kulasanya adalah untuk saya nak beritahu tentang marilah kita sentiasa duduk dalam berjamaah. Sebab itu jamaah ni hakikatnya adalah merupakan barakah. Diceritakan tadi adalah daripada kisahnya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, yang mana beliau ini adalah seorang da'i yang cukup besar, sehingga dikatakan beliau ini adalah mewarisi ataupun memegang panji kepada Imam Haddad. Caranya di dalam mengamalkan cara hidup Imam Haddad itu adalah luar biasa dalam dakwah beliau. Satu hari beliau keluar daripada Bayda. Ketika itu beliau keluar ke satu lembah. Beliau duduk dengan orang-orang Badui. Orang-orang Badui ini bukan senang untuk nak dicampur ataupun nak
masuk ke dalam tempat mereka itu, sebab mereka ni adalah orang-orang Badui yang jelas tak biasanya menerima orang-orang asing seperti itu. Tapi akhlak yang ada kepada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad itu yang menyebabkan mereka akhirnya boleh mendekati dan mendekat, dan akhirnya ketika itu ditanya kepada mereka, di tempat kamu ini mana yang banyak, anjing ataupun kambing? Maka dia mengatakan di dalam tempat kami, lembah kami ini adanya banyak kambing daripada anjing. هذه الثلاثة التي ينبغي أن تكون فيها الكلاب أكثر من الأغنام هذه سأقرأها عليكم أو سأسمعكمها. الأول أن الكلاب إذا حملت أنثاها ما جاءت بواحد ولا اثنين، جاءت ب8 على الأقل. لكن الغنم إذا حملت ما جاءت إلا بواحد أو اثنين، وفي النادر 3 أو 4. هذه المسألة الأولى. إذا من ينبغي أن يكون الأكثر؟ الكلاب أكثر من الأغنام. الأمر الثاني أن فترة الحمل لدى الغنمة 6 أشهر، ولدى الكلبة ربما شهر أو شهرين، ولا تصل إلى ثلث الزمن للغنمة الواحدة. ينبغي أن تكون الكلاب أكثر. الأمر الثالث هو أن الأغنام كل يوم تذبح منها المئين، مئات من الأغنام تذبح في كل يوم وصباح، لكن الكلاب لا يوجد من يذبح كلبا واحد، ومع ذلك ظلت الأغنام أكثر من الكلاب. قولوا لي ما السبب في كثرة الأغنام؟ فقالوا نعم حبيب، هذا أمر للأسف لم نفكر فيه من قبل، فنسألك الآن ما السبب الذي كثرت به الأغنام؟ Kata Al-Habib ketika mana soal mana banyak anjing ataupun kambing, dijawab oleh orang Badui itu, kata tempat kami kambing lebih banyak daripada anjing. Kata Al-Habib tadi, sebenarnya sepatutnya anjing lebih banyak daripada kambing. Kenapa? Ada 3 sebab. Sebab yang pertama, kerana kalau anjing itu kancing itu kalau dia melahirkan anak, biasanya paling kurang 8 ekor sekali melahirkan. Sedangkan kambing biasanya kalau melahirkan pun biasanya 1, paling pun 2. Sedangkan yang keduanya, iaitu ataupun tempoh mengandungnya anjing itu tak lama, dalam 2 bulan 3 bulan boleh melahirkan anak. Sedangkan kambing sekurang-kurangnya 6 bulan baru ketika itu melahirkan kepada anak. Dan yang ketiganya, kambing ini adalah yang biasa disembelih, hari-hari disembelih, bahkan sehari boleh 100 kali, 100 ekor disembelih. Anjing mana ada orang sembelih makan. Jadi patutnya anjing mesti lebih banyak daripada kambing. Jadi yang Badui ni kata, tapi kami banyak kambing, kenapa ya? Jadi dia tanya kepada Habib tu, kenapa kambing sebenarnya? Walaupun macam itu, kambing tetap banyak, kenapa wahai Habib? Dia tanya kepada Habib. قال لهما سبب واحد. ما هو ذلك السبب؟ حلت البركة بالأغنام ونزعت من الكلاب. ما سبب حلول البركة في الأغنام؟ خصلتان. ما هما؟ قال أن الغنم في طبعها اجتماعية، لكن الكلب أناني. إذا جاء كلب غريب فإنهم يعيدون إلى عضه إلى أن يقتلوه أو أن يعني يعطونه خروج بدون عودة، يعني يعطونه تأشيرة يعني خروج نهائي. وأيضا الكلب إذا كان أول الليل فإنه يكون منتبه، فإذا حبت نسمة الصباح، ونسمة الصباح أورد لها أحاديث ليس حديثا واحد. سيدي محمد بن علوي العيدروس عليه رحمة الله المسمى أو الملقب بسعد أورد أحاديث ليس حديثا واحد أن نسمة الصباح لا تهب إلا من تحت العرش. ولهذا ألفينا أكابر أسلافنا الصالحين التهجد لا يعملونه في المخدع ولا في زاوية مظلمة، بل أنهم يتعرضون للهواء الطلق في أثناء التهجد في السحار. لماذا؟ حتى تصادفهم نسمة السحر، فإذا ألفت جسما مريضا شفاه الله بنسمة الصباح، لأنها تهب من تحت العرش. وسمعتم تغزلات أرباب الشعر في نسمة الصباح ونسيمه ونسيم حاجة. Sebutkan ketika ditanya oleh orang Badui itu kenapa, dia kata ada satu sebab. Yang satu iaitu sebabnya adalah kerana apa dipanggil tadi, sebabnya adalah kerana dianya sentiasa bersama-sama. Jadi disebutkan tadi ada 2 perkara yang penting, iaitu yang pertama sekali adalah kambing ini sentiasa dianya duduk dalam keadaan berkumpulan.
Sedang anjing ini dia sentiasa pentingkan diri sendiri. Kalau dapat satu makanan pun dia sendiri aja, dan dia kadang-kadang sanggup ketika itu bergaduh dengan yang lain untuk mendapatkan untuk kepentingan diri dia sendiri. Sebab itu bahkan yang keduanya, anjing ini pada waktu malam dia kalau ada apa saja dia akan menyalak kepada benda-benda yang mana akan dekat dengan dia dan sebagainya. Sebab itu dia kata di waktu malam khususnya. Sebab itu dikatakan oleh para salaf, salakan anjing itu adalah merupakan tandanya apa dia kita panggil di bawah naungan aras, dimaksudkan adalah waktu malam. Waktu malam ini sebab itu para ulama dulu salaf mereka suka untuk kalau ibadah di tahajud di waktu malam di luar, supaya angin itu, yang mana angin ini adalah angin yang membawa kepada, angin di waktu tengah malam ini adalah merupakan kesembuhan kepada badan. Kalau orang yang sakit dia solat di itu dan hembusi dengan angin malam tersebut, maka itu adalah salah satu daripada cara untuk menyembuhkan kepada penyakit. لا يكون أحدنا تفضله غنمة أن ساعة السحر للغنمة وساعة السحر لابن آدم وهو نائم والعياذ بالله، في الوقت الذي كثير من الناس يعتبرونه تمجد، يعتبرونه تطور ومودرن، أنهم يقولون نحن سمرنا سمر صباحي حتى إذا هبت نسمة السحر وأنزل الله نعمته ورحمته في الثلث الأخير من الليل ونادى هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من طالب حاجة فأعطيه، فهذا يقول لا لا لا، فعندئذ يحرم من البركة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة بعض أصحابه مشى على أطراف أصابعه، فلما سئل من قبل أصحابه قال لكثرة ما وجد في الجنازة من ملائكة، فلما سألوا زوجة ذلك الرجل قالت لهم لم أره يعمل أعمالا صالحة مزيد على الفروض غير أنه يستيقظ في ساعة السحر ويطل براسه من النافذة ويقول أنا يعني كأنه يقول أنا أطلب منك الحاجة يا رب، أنا مريض فأسألك أن تشفيني، أنا أسألك الحاجة فأريد أن تقضيها، أنا مستغفر فاغفر لي. أما من كان نائم ساعة السحر والعياذ بالله فالعطايا تمر بفنائه ولا يتخطف منها خصلة واحدة والعياذ بالله. Jadi sebab itu waktu malam ini adalah waktu yang cukup utama yang sepatutnya diambilkan peluang, iaitu